Hai, Assalamualaikum everyone. Nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku, Marjans TV. Welcome back to another episode of my video. Thank you so much sebab klik video ni. Alright, so untuk memulakan video pada hari ni, aku nak announce giveaway punya winner. Alright, giveaway yang mana? Giveaway kenderaan berat ikut kiri. Kalau korang tak tengok lagi video tu, aku sediakan dekat card dekat sini. Okay, kat sini. Okay, korang tekan link tu, korang boleh join giveaway untuk filem kenderaan berat ikut kiri. Okay, pemenang untuk minggu pertama giveaway bagi kenderaan berat ikut kiri adalah, kita ada dua pemenang. Pemenang yang pertama adalah Iza_Rina. Okay, Iza_Rina, dan juga kemudian seterusnya adalah Yuzuna. Yuzuna juga adalah pemenang bagi kenderaan berat ikut TV bersama Marjans TV punya giveaway. Korang berdua akan memenangi t-shirt eksklusif daripada kenderaan berat ikut kiri yang ditandatangani oleh pelakon-pelakon kenderaan berat ikut kiri. Dan korang stand a chance to win sesi bermain go-kart bersama aku, dan juga kalau bernasib baik dengan para-para bintang yang berlakon di dalam filem kenderaan berat ikut kiri. Jadi bagi mereka yang nak join giveaway, masih lagi sempat, masih lagi ada. Korang kena klik video aku yang dekat aku tunjuk tadi tu. Alright, link ada dekat bawah aku sediakan juga. Korang mendapatkan segala maklumat tentang giveaway ini pada video itu. Jadi jangan lupa untuk support kita punya filem tempatan. Sambil support, kita dapat hadiah, dan mana tahu rezeki korang boleh menangi hadiah-hadiah tersebut. Okay guys, jadi pada hari ini aku nak bercerita dengan korang tentang sebuah topik yang penting juga bagi kita semua orang Islam. Topik yang aku nak sampaikan hari ini adalah topik tentang tanda besar kiamat. Ada banyak tanda-tanda besar kiamat, tetapi aku pilih spesifik tajuk ini. Kerana apa? Kerana setiap tanda-tanda besar tu memang patut kita bincangkan secara individual. Kerana setiap tajuk itu important, penting, dan juga kita kena hadam satu persatu untuk kita fahami apakah yang sedang kita lalui. So pada hari ini aku nak berkongsi dengan korang satu tanda besar kiamat, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tibaan Ya'juj dan Ma'juj di atas muka bumi ini merupakan tanda besar kiamat yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dan juga telah diriwayatkan oleh Allah dalam firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Jadi tanpa melengahkan masa, aku nak bawa korang kita dengar cerita-cerita, kita dengar bagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, keadaan ketika hadirnya datangnya satu bangsa ataupun satu kumpulan yang diberi nama Ya'juj dan Ma'juj. So di dalam Al-Quran, kat mana kita boleh cari tentang cerita Ya'juj dan Ma'juj ni? Korang boleh cari cerita Ya'juj Ma'juj ni dekat surah Al-Kahfi, surah yang kita selalu baca dalam 10 ayat pertama untuk kita menghindari daripada fitnah dan sihir Dajjal. Dalam surah Al-Kahfi tu ada specifically cerita pasal kewujudan Ya'juj Ma'juj ni ketika dia dilepaskan dan sebagainya. Di dalam surah Al-Kahfi itu, ia menceritakan bahawa Ya'juj Ma'juj ni adalah sekumpulan makhluk yang hanya tahu melakukan kemusnahan, kemungkaran, segala benda yang buruk yang korang boleh imagine. Itulah yang dilakukan ataupun itulah yang dibuat oleh Ya'juj Ma'juj di atas muka bumi ini, yang menunjukkan tanda besar kiamat sudah hampir. Benda buruk yang dikatakan itu menjangkau kita punya imajinasi. Apa sahaja yang mereka nampak selain daripada kaum mereka akan membunuh, mereka akan memenggal dan sebagainya. Dikatakan ia adalah makhluk yang sangat tidak berhati perut dan tiada belas kasihan atau ihsan langsung kepada golongan ataupun kaum yang bukan daripada kaum mereka. Dan sekarang ini mereka sedang beranak pinak, mereka sedang membesar, mereka sedang membiak, mereka sedang, orang kata sedang breed lah, sedang membiak dengan banyaknya untuk dilepaskan pada suatu hari nanti untuk mendatangkan kemusnahan kepada dunia ini. Jumlah berapa banyakkah Ya'juj Ma'juj ni, hanya Allah saja yang tahu. Dan mereka ini tidak dimakan waktu. Dalam erti kata lain, mereka tidak tua, mereka tidak mati. Oleh kerana itu, mereka terus membiak untuk mendatangkan kemusnahan yang total di atas muka bumi ini. Menurut Rasulullah SAW, ketika pada waktu hari mereka itu keluar di atas muka bumi, bilangannya sangat banyak. Jadi berapa ramai yang dikatakan ramai itu? Dalam 1000 makhluk di atas muka bumi pada ketika itu, 999 adalah Ya'juj Ma'juj. Itulah ratio dia antara manusia dengan Ya'juj Ma'juj. 999 Ya'juj Ma'juj, satu orang. Pada ketika itulah Allah berfirman kepada Nabi Isa AS bahawasanya, bawalah hamba-hambaku yang beriman
untuk lari dan sembunyi daripada Dajjal. Sembunyilah. Allah juga berfirman Nabi Isa AS, bawalah mereka untuk naik ke Gunung Tur Sina ataupun dipanggil Gunung Sinai. Gunung Sinai itu terletak di Mesir. Di lereng gunung dan kaki bukit Gunung Tur Sina itulah di mana Allah akan menggunakan keajaiban dan kekuatan untuk mengelakkan daripada Ya'juj Ma'juj ini tembus terus untuk sampai ke Gunung Tur Sina. Maka apabila mereka yang sampai di Gunung Tur Sina itu, mereka akan terselamat. Apakah terjadi pada kita yang berada kat Malaysia ni? Apakah terjadi kepada saudara kita yang berada dekat Singapura, Indonesia dan Brunei semuanya? Apa terjadi pada mereka? Di dalam buku Zikir Akhir Zaman ada menceritakan tentang sabda Rasulullah SAW, mereka akan sampai ke kita, mereka akan sampai di seluruh pelosok dunia. Dan tugasnya hanya satu guys, tugasnya hanya mendatangkan kemusnahan, membunuh semua yang bukan daripada golongan mereka. Itulah Ya'juj Ma'juj. Tiada siapa yang dapat memusnahkan ataupun membunuh Ya'juj dan Ma'juj ini. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh memusnahkan mereka. Dan itulah yang akan terjadi. Apabila Nabi Isa berdoa dan sebagainya, maka Allah akan memusnahkan Ya'juj Ma'juj. Dan pada ketika itu, cerita akhir zaman ini, tanda besar kiamat ini tidak berakhir di situ saja. Korang boleh ingat tak aku cakap tadi berapa ramai Ya'juj Ma'juj compare to manusia? Untuk setiap satu manusia akan wujudnya 999 Ya'juj dan Ma'juj. Punyalah ramai. Bayangkan kat dunia ni, kat Malaysia ni berapa juta rakyat ada, lagi ramai Ya'juj Ma'juj pada ketika itu akan datang. Dan pada ketika itu, ketika Allah memusnahkan atau mematikan Ya'juj Ma'juj ini, dunia ini, muka bumi ini akan diselubungi, akan dibungkus, diselimuti oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Tak ada satu pun tempat kaki manusia yang hidup ni pada ketika itu jalan dekat atas muka bumi ini yang tidak ada bangkai Ya'juj Ma'juj. Korang boleh bayang tak berapa banyaknya, ramai Ya'juj Ma'juj ni? Dan pada ketika inilah kita kena tahu, kalau korang dah boleh bayangkan betapa banyaknya Ya'juj Ma'juj tu, boleh bayangkan tak kat mana sekarang ni Allah sembunyikan Ya'juj Ma'juj tu? Dan dalam persoalan ini hanya Allah sahaja yang tahu di manakah tersembunyi Ya'juj Ma'juj ini. Tak adanya korang boleh tahu, ada orang kata kat situ lah, orang kata kat sini lah, ada orang kata no. Dia tak ada hadis, tak ada dalil, tak ada pun satu cerita, tak ada pun satu hadis dalil dalam Al-Quran mengatakan tentang di mana tersorok atau tersimpannya Ya'juj dan Ma'juj ni. Dalam jumlah yang ramai ni, Ya'juj dan Ma'juj tidak mencari orang yang hendak dibunuh. Mereka hanya nampak apa yang berada di depan mereka, mereka akan bunuh. Solusi yang terbaik seperti yang difirmankan oleh Allah adalah untuk bersembunyi. Sembunyilah. Dan pada ketika akhir zaman ini, yang banyak bersembunyi itu adalah ibu-ibu dan yang ada anak-anak dan sebagainya. Persoalannya sekarang, kat mana lelaki? Kat mana aku? Kat mana orang lelaki seperti ni semua? Kat mana orang lelaki seperti kau dengan aku semua ni? Kat mana? Kebanyakan kaum lelaki pada saat dan ketika itu, mereka telah banyak yang mati. Mati kerana apa guys? Aku akan bercerita kemudian mengenai tanda-tanda besar ataupun kiamat sudah sampai, di mana datangnya Dajjal dan berperang dan sebagainya. Dan pada ketika itu banyak lelaki telah korban di dalam peperangan. Di waktu pada ketika akhir zaman ini, di ambang kiamat, banyak lelaki telah pergi berperang. Mereka telah pergi berperang, telah menggadaikan nyawa mereka apa benda semua untuk pergi berperang ke jalan Allah, insya-Allah. Dan pada ketika ini tiada apa yang lain manusia lain buat kecuali berperang dengan musuh Islam. Oleh kerana itulah apabila Ya'juj Ma'juj itu sampai, kebanyakan lelaki telah tak ada dan tinggal adalah perempuan dengan anak-anak. Bila kata perang tu bukan perang yang setakat setahun 2 tahun, bertahun-tahun punya perang. Jadi proses apabila tanda-tanda besar kiamat tu datang sampai akhirnya zaman, sampai akhirnya kiamat itu, perjalanannya bukan 1 malam 2 malam, perjalanannya bertahun-tahun guys. Dan insya-Allah insting ibu-ibu ini, insting para wanita dan anak-anak ini untuk mereka terus survive ketika bersembunyi itu tinggi. Mereka dikurniakan naluri daripada Allah SWT untuk dapatkan akal dan buah fikiran untuk mencari tempat yang sembunyi yang paling optimal. Itulah kehebatan ataupun itulah kehebatan motherly instinct, sifat firasat keibuan untuk menjaga anak-anak tu sangat-sangat tinggi pada ketika itu. Hanya itu saja yang dapat membantu mereka untuk bersembunyi daripada Ya'juj dan Ma'juj. Cerita itu tak habis sampai situ saja apabila Ya'juj Ma'juj ni mati. Setelah Ya'juj Ma'juj ni mati, bangkai busuk di setiap pelosok dunia ini. Sangat-sangat busuk. Diibaratkan kalau ada burung yang dekat tengah terbang tu, dia hinggap kat bawah, turun kat bawah ke bumi ini, mereka akan mati. Mati kerana apa? Kerana bakteria bangkai busuk daripada Ya'juj Ma'juj itu boleh membunuh burung-burung yang datang hinggap
turun di atas muka bumi. Lalu bagaimana? Sabda Rasulullah SAW berkata, Nabi Isa akan berada di puncak gunung Tursi, akan mengangkat tangannya lalu berdoa, Ya Allah, siapakah yang boleh membersihkan muka bumi ini daripada bangkai Ya'juj Ma'juj ini, kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Tiada siapa lagi yang boleh membersihkan muka bumi ini kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah muka bumi ini daripada bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini. Lalu apa yang terjadi guys? Allah akan menurunkan dari langit burung-burung yang sangat besar guys, saiz dia, dan jumlah burung itu juga sangat banyak, sangat yang di luar jangkaan. Ingat tak betapa banyaknya Ya'juj dan Ma'juj di atas muka bumi ini? Maka untuk membersihkan itu juga memerlukan burung yang sangat besar dan juga banyak sekali. Seperti digambarkan betapa besarnya burung ini dan banyaknya burung ini, ketika turunnya burung itu daripada langit ke muka bumi ini, keadaan dunia menjadi gelap gelita seperti tiada bulan langsung pada ketika itu. Sangat-sangat gelap kerana burung ini akan melebarkan sayapnya untuk turun, dan pada ketika itu sayapnya yang banyak itu, yang besar itu, akan menutup segala sinaran matahari yang dipancarkan ke bumi, tak dapat lepas. Begitu banyaknya besarnya burung. Jadi besar macam mana burung tu? Menurut sabda Rasulullah SAW, besarnya burung itu lehernya sama seperti leher unta. Imagine guys, unta tu punya leher punya besar dan burung tu punya leher adalah besar tu. Jadi boleh dikatakan kalau dengan sayapnya apa semua lagi besar daripada unta tu lah, boleh kita bayangkan. Dan setiap burung itu akan sampai, akan mendarat kat bumi, dan dia akan angkat bangkai-bangkai ini, dibawa pergi. Kemana burung-burung itu membawa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu pergi? Jawapan dia, wallah, hanya Allah saja yang tahu jawapan itu. Apabila sudah selesai burung-burung itu mengangkat bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj, adakah ini selesai? Tidak. Masih lagi berbau busuk yang teramat sangat di atas muka bumi ini. Masih ada serpihan-serpihan daging, bangkai, ulat dan sebagainya yang masih meliputi muka bumi Allah SWT ni dengan bau yang sangat-sangat busuk. Maka sekali lagi Nabi Allah SAW, dan sekali lagi guys, Nabi Allah Isa AS akan berdoa, mengangkat tangan di atas gunung Tur Sina itu, dan berdoa sekali lagi, meminta bantuan daripada Allah SWT, kerana pada ketika itu tiada siapa lagi yang boleh membantu kecuali Allah SWT. Maka Allah turunkan hujan yang lebat selama 3 hari 3 malam, dan hujan ini akan menjadikan air yang membawa segala sisa-sisa bangkai Ya'juj Ma'juj ini pergi ke laut. Dan pada ketika inilah bumi menjadi terang bersih seperti sedia kala. Okay guys, sampai di sini saja video tentang Ya'juj dan Ma'juj. Maka selesailah kisah Ya'juj Ma'juj yang akan datang ke muka bumi. Setelah hujan itu turun dan membersihkan segala-galanya, maka di situlah terhentinya cerita kisah Ya'juj dan Ma'juj. Dan pada selepas ini ada lagi kisah-kisah yang lebih menarik mengenai sebelum sampainya hari kiamat. Bagi mereka yang nak aku sambung cerita akhir zaman ini, cerita tentang kiamat ni, boleh komen kat bawah. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share video ni kepada kawan-kawan korang dan sebagainya. Sampai di sini saja video pada kali ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada aku semestinya. See you guys on my next video. Stay awesome, stay cool, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.